Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Asma. Hari ini Cikgu akan menerangkan komponen aquaponik untuk pelajaran RBT tingkatan 2. Okey, kita tengok komponen yang pertama iaitu tangki ikan. Tangki ikan diperlukan untuk memelihara ikan sebagai sumber nutrisi untuk tanaman dan tempat pembiakan ikan. Okey, jenis tangki kita boleh guna kolam simen, akuarium, kolam fiberglass, drum plastik dan yang bersesuaian mengikut projek aquaponik lah. Okey, jadi gambar yang cikgu bagi dekat situ ada dua lah. Satu tangki ikan yang diperbuat daripada plastik. Yang satu lagi tu akuarium lah. Okey, tangki ikan ni kita perlukan untuk satu fungsi dia. Yang pertama untuk kita tempat pembiakan ikan. Okey, kita nak bela ikan, nak bagi dia membiak di dalam tempat ni lah, dalam tangki ni. Satu lagi sebagai sumber nutrisi untuk pokok yang kita nak tanam kat atas tu. Kita nak guna ayak tadi tu, ayak ikan tadi. Sebab ikan ni dia ada nutrisi untuk pokok kita. Okey, jadi komponen yang kedua adalah bekas tanaman. Okey, aquaponik kita dah tahu. Yang pertama dia mesti ada dua lah. Yang pertama untuk kita bela ikan, yang kedua untuk kita tanam pokok. Okey, jadi bila kita nak tanam pokok, kita perlu bekas lah. Bekas untuk menanam pokok. Okey, jadi bekas ni menggunakan alat yang dikenali sebagai auto chiffon. Okey, ada U-chiffon, chiffon tergantung, terapung. Okey, kalau kamu tengok kat sini, kita boleh guna pipe PVC yang besar tu. Kemudian kita tebuk. Kita tebuk lubang untuk kita letak pokok kita di situlah. Okey, seterusnya yang ketiga adalah media tanaman. Okey, media tanaman ni adalah untuk memegang tanaman agar dapat tumbuh dengan tegak ya. Dia akar pokok tu nak pegang media tanaman ni, sebab kita dah ganti tanah tadi dengan media tanaman. Okey, media tanaman yang baik haruslah mempunyai ruang udara dan daya tahan supaya tanaman lebih subur. Okey, kita boleh pilihlah media tanaman yang baiklah untuk pokok kita supaya pokok tu akan tumbuh subur. Okey, kalau kita tengok dekat sini, cikgu bagi contoh. Kita ada batu kerikil. Okey, kita boleh gantikan, letak di dalam bekas tanaman tadi. Kemudian kita ada rock wool. Okey, kemudian kita ada perlite, kemudian hydroton, kemudian kokopit. Okey, sabut kelapa lah. Pilihlah, dan ataupun yang sesuai lah dengan tanaman kita. Sebagai media tanaman kita nak ganti tanah. Okey, seterusnya yang keempat, kita perlukan sistem perpaipan. Okey, sistem perpaipan ni amat penting lah untuk dalam kita panggil dalam aquaponik lah. Okey, sistem perpaipan dalam aquaponik boleh menggunakan pipe PVC dan pipe poli. Boleh dua jenis ni. PVC yang berwarna kelabu tu. Okey, kalau pipe poli dia berwarna gelap, berwarna hitam. Okey, pipe poli ni dia lebih fleksibel lah. Okey, kemudian sistem untuk membina sistem perpaipan aquaponik ni memerlukan bahan penyambungan pipe lah.
seperti yang cikgu letak dekat sini. Kita ada siku 90, kita ada palam, palam untuk kita letak di hujung paip tadi. Kemudian kita ada gromit, kita ada T sama, kita ada siku 90 sama. Kita ada elbow, siku 90 yang besar sikit. Kemudian kita ada palam yang daripada PVC, palam daripada poli pun ada. Kemudian T sama daripada PVC, T sama daripada poli dan T pengecil. Okey, kalau kita tengok, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 124 dan 125. Okey, jadi bahan penyambungan ni dia ada dua lah. Dia ada dua jenis. Satu yang berwarna hitam ni adalah daripada paip poli, yang satu lagi yang berwarna kelabu ni, plastik ni daripada untuk PVC. Okey, seterusnya kita tengok pam air. Okey, pam air ni pun penting. Kita gunakan untuk memindahkan air dari tangki ikan ke bekas tanaman. Okey, yang ni kita perlulah untuk untuk salurkan air daripada pam tadi naik ke pam tadi, dia akan sedut air, kemudian dia akan bawa air tadi ke bekas tanaman lah, bekas tanaman. Okey, seterusnya kita tengok penapis. Okey, komponen yang terakhir adalah penapis. Penapis ni diperlukan untuk menyingkirkan pepejal. Pepejal ni maksudnya ada benda-benda yang kita kata besar lah dalam pepejal ni. Contoh dia macam ada habuk kayu ke, ada apa lagi, sampah-sampah yang jatuh lah di dalam akuarium tadi. Kita perlukan penapis untuk kita tapis lah bahan sampah tadi tu, pepejal tadi tu, supaya tidak pergi ke tanaman kita. Kemudian kita tapis supaya dia tidak jatuh kembali di dalam akuarium kita, dalam bekas ikan tadi. Okey, selain daripada tu, penapis juga dapat menukar arah air. Kemudian penapis ni juga selain daripada nak tapis pepejal tadi, dia diperlukan supaya air sentiasa bersih dan jernih, air di dalam tangki ikan tadilah. Kemudian satu lagi, penapis ni dia boleh mengelakkan pam daripada tersumbat. Okey, pam daripada tersumbat lah. Dia penting juga. Okey, jadi penapis ni tak semua sistem aquaponik yang sistem aquaponik yang ada ni kita perlu. Kita tengoklah yang mana yang perlu, kita kena letak. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.